Dan saya akan mempersilakan tetamu kita untuk membantu kita fahami dan mendalami bagaimana untuk kita lihat apa yang perlu kita fahami daripada data ini adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami daripada data ini. Mungkin Prof boleh bantu untuk kita fahami prestasi terkini berbanding dengan bulan sebelumnya maupun tempoh yang sama pada tahun sebelum ini. Silakan Prof. Okay, terima kasih Rina. Jadi kalau kita lihat indeks harga Malaysia, sudah tentu ini adalah sesuatu yang memang kita harapkan, iaitu peningkatan yang positif dari tahun ke tahun dan juga dari bulan ke bulan. Dan kalau kita lihat seperti yang Nina tunjukkan tadi pun, memang sudah nampak peningkatan sejak 2 bulan untuk tahun ini, iaitu kita menyaksikan bahawa apabila indeks harga Peluang Malaysia ini meningkat, apa tandanya? Tandanya adalah bahawa berlakunya peningkatan terhadap permintaan kepada barangan yang dikeluarkan oleh pengeluar kita di Malaysia. Jadi bila meningkat itu bermakna ada permintaan, bermakna akan ada peningkatan dagangan. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain juga, kita sudah lihat secara purata setiap negara sudah mula menunjukkan peningkatan pengeluaran. Cuma kalau kita lihatlah dalam statistik itu, China masih lagi dalam proses recovery ataupun pemulihan. Dan kalau kita lihat juga secara terperinci, sektor-sektor yang menunjukkan peningkatan ini pun sebenarnya ada terkesan juga dengan situasi yang berlaku di China, iaitu apabila situasi ekonomi mereka masih lagi perlahan, maka permintaan terhadap barangan pembuatan juga memberi kesan kepada kita. Di situ kita lihat walaupun kita menunjukkan peningkatan untuk sektor pertanian, peleburan, komoditi dan sebagainya, tapi sektor pembuatan ini ada sedikit perlahan disebabkan kebiasaan kita banyak mendapat permintaan daripada negara China, negara utama kita. Tapi apabila mereka menunjukkan penurunan, maka ini yang turut memberi kesan kepada pengeluaran barangan buatan kita. Prof, adakah terdapat sebarang trend atau corak ketara dalam pergerakan mata wang yang boleh mempengaruhi dinamika perdagangan? Ya, sudah tentu ianya boleh memberi kesan kerana apabila kita lihat sejak kebelakangan ini kita lihat ringgit agak sedikit berudum berbanding dolar, walaupun telah menunjukkan sedikit peningkatan, namun secara purata pada 2 bulan pertama di tahun ini agak lemah. Dan apabila lemah, ianya menyebabkan import kita menjadi mahal. Mungkin orang akan tanya kenapa kalau ringgit lemah sepatutnya ekspor kita memang akan meningkat. Memang betul ekspor kita meningkat kerana ringgit menyebabkan harga barang kita lebih kompetitif. Tetapi kita faham bahawa pengeluar di negara kita ini, mereka apabila ingin mengekspor barangan keluar, mereka juga perlu mengimport komponen ataupun bahan mentah daripada luar negara. Dan ia akan menyebabkan ia tidak cost efektif lah. Bermakna kalau kita terpaksa import barangan mentah ataupun komponen yang mahal, tetapi hanya mampu menjual dengan harga yang rendah, ini tidak akan membolehkan kita mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu jugalah boleh kita lihat pergerakan mata ini memang boleh mempengaruhi dinamik perdagangan. Kita akan lebih untung atau lebih kompetitif kalau kita menggunakan komponen bahan mentah yang diperolehi di peringkat domestik dan kemudian mengekspor keluar. Tetapi kalau kita mengimport sebahagian besar komponen daripada luar, maka ringgit lemah akan menyebabkan dia menjadi mahal lah. Dan di sini kita lihat sedikit sebanyak mengaruhi juga pola pengeluaran dan juga import dan ekspor kita. Dan bagaimanakah pula dasar kerajaan tarif dan perjanjian perdagangan memberi kesan atau impak kepada hubungan perdagangan dan prospek ekonomi Malaysia? Dan kalau kita lihat memang kerajaan kita sekarang memang begitu aktif dalam segi mendatangi perjanjian. Kalau sebelum ini kita lihat meratifikasikan 2 perjanjian perbahasan yang
terbesarlah, iaitu RCEP dan CPTPP. Dan sekarang kita lihat mungkin akan ada lagi berlaku perjanjian perdagangan dua hala antara negara-negara yang bakal menjadi rakan dagang utama kita. Dan ini penting kerana perjanjian perdagangan ini akan membolehkan kita mengeksport barangan ke negara tersebut tanpa kos tambahan seperti duty import dan sebagainya. Dan apabila ini berlaku, maka ini akan menjadikan kita lebih kompetitif dan membuka pasaran bahan. Dan ini semua penting kerana kita lihat apa yang berlaku sejak belakangan ini apabila kita terlalu bergantung kepada dua negara dagang utama kita, iaitu Amerika Syarikat dan China, ke apa sahaja yang berlaku di negara tersebut menyebabkan kita juga turut terjejas. Tetapi apabila kita melebarkan skop ataupun pasaran dengan pelbagai lagi negara-negara luar sana, maka ianya akan mengurangkan impak apabila sesuatu negara utama itu mengalami masalah, maka kita kurang terkesan kerana kita tidak terlalu bergantung kepada mereka. Dan itulah saya lihat kerajaan sekarang untuk memastikan bahawa banyak pasaran baru diteroka. Juga kita mempelbagaikan sektor dan tidak hanya bergantung kepada komoditi semata-mata ataupun pembuatan elektrik elektronik, walaupun itu sekarang adalah yang mendapat permintaan yang tinggi, tapi kita mahu menceburi bidang barang baru dalam ekonomi digital ini supaya teknologi yang terkini ini boleh kita adaptasi sebagai satu sektor yang baru yang mampu memberi nilai tambah, menjadikan negara kita lebih berdaya saing dan juga mampan. Selain daripada data IHPR dan juga perdagangan luar negeri untuk kita saksikan prestasinya pada tahun 2024, pelbagai lagi data yang dikeluarkan dan diterbitkan pada suku pertama seperti pengangguran, inflasi menunjukkan iaitu momentum yang positif dan kita sudah mahu menghampiri dan mengakhiri suku pertama. Apakah antara downside risk yang perlu diperhatikan untuk masuk suku kedua 2024 ini? Ya, sudah tentu kita harusnya melihat ada dua faktor yang penting, iaitu faktor dalaman dan luaran. Kalau faktor luaran kita masih lihat masih lagi berlaku ketidaktentuan geopolitik melibatkan pelbagai isu konflik Timur Tengah, perang tarif Amerika Syarikat dan China sebenarnya masih lagi berterusan, dan juga konflik Rusia, tidak lupa juga krisis di Palestin. Semua ini walaupun nampak macam jauh, tapi sebenarnya yang memberi impak juga kepada permintaan barangan kita sebab kita bereksport. Jadi kalau apa yang berlaku di luar sana, ia akan memberi kesan kepada kemampuan kita untuk menjana hasil untuk ke sepanjang tahun ini. Pada masa yang sama, kalau kita lihat di peringkat domestik, walaupun banyak indikator makro yang menunjukkan kita ke arah pemulihan, tetapi tidak dinafikan bahawa dua isu utamalah yang masih lagi perlu ditangani oleh kerajaan sekarang ialah isu kos sara hidup rakyat, yang sebenarnya walaupun inflasi rendah 1.5%, tetapi masih lagi ada ruang untuk memastikan rakyat mampu menikmati pendapatan lebih guna setiap bulan. Dan ini sedang ditangani melalui padu dan juga pelaksanaan subsidi bersasar tidak lama lagi. Pada masa yang sama, kita lihat di peringkat internal ataupun juga kerajaan juga menghadapi isu bagaimana untuk meningkatkan hasil kerajaan persekutuan dan bagaimana nak memastikan bahawa peruntukan untuk rakyat itu dioptimumkan yang sebolehnya. Maka saya lihat dua isu ini sebenarnya akan juga turut mempengaruhi dasar juga agenda kerajaan untuk sepanjang tahun ini. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business Schools PBS, kerana bantu kami faham bagaimanakah indeks harga pengeluaran tempatan dan juga apakah antara faktor yang memberi sumbangan kepada prestasi ini, termasuk juga dengan perdagangan luar negeri untuk prestasi yang dapat kita saksikan pada Februari 2024. Dan kita akan teruskan dengan laporan ringkas dagang.